Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Abdul Razak minggu baru lepas Maulidur Rasul. Dan hari ini kita akan cover mengenai dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran. Ya. Jadi hopefully apa topik yang kita dah cover minggu lepas memberikan maklumatlah kepada anda bagaimana nak buat dynamics pasaran ni. Dia semuanya 53 je. 53, saya duk ulang 53 tu ya. Jadi kalau ada soalan tanya hari ni, sebab saya tak nak ulang yang 53. Saya dah bosan dengan 53. Apa yang 53 kita akan ceritakan selepas ni. Sebelum itu saya baca dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko perdagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebuah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita buat dahulu analisa pasaran sebelum kita masuk kepada topik dinamik. Benda dia simple. Hopefully hari ini saya punya penerangan hari ini ia membuka minda anda. Of course tak ada benda 100%. There will be some dia panggil sebagai, dia tak sampailah 100% ya. Tetapi at least anda ada idea, anda faham apa yang berlaku dalam market dan anda bersedia untuk mencari peluang dagangan apabila the opportunity, apabila lekuk yang sesuai berlaku. Itu kita akan bincangkan pada hari ini ya. Jadi apa pun kita lihat kepada pasaran hari ini, tumpuan pelabur, tumpuan pasaran adalah kepada uh, kita ada tengah malam nanti SNB, kita ada untuk Bank of England dan juga kita ada Fed punya members, FOMC members akan bercakap. Wassalam Hilmi. Pada tengah malam nanti kita baru saja ada data UK di mana data pengangguran menunjukkan a bit of improvement. Forecast was 3.6, keluar kadar pengangguran yang lebih rendah 3.5. But whatever it is, yang kita nampak dalam pasaran ni lah, kita menjangkakan bahawa correction ini tak habis lagi. Sejak pergerakan, sejak dari Ogos ni, instead of kita sebelum ni jangka dia nak ke atas, ni dah dijangka melakukan 5. Jadi struktur ini jelas. Struktur ini jelas menunjukkan kita akan buat 5. Ya, hampir nak break. Maksud 5 tu dari sini ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4 dan kita jangka akan buat 5. Okey. So, kenapa kita jangkakan bahawa ini akan buat 5? Kaitkan Helmi. Helmi dengar betul-betul yang ni ya. Anda lihat US 500 ni ada kaitan dengan concurrent, lagging dengan leading. Ni leading, ini lagging, ini leading, ini concurrent. Ini maksudnya sama Kita ada untuk US 500 ni, ini tak break lagi low. Tetapi dalam kumpulan yang sama dia, iaitu US 100, Atirah wassalam, US 100, ini saya dah terangkan dalam TikTok pagi tadi kan Atirah. Ini dah break. Ini dah break. Tak kisahlah body break ke, apa break ke. Saya cuma tengok price break. Okey, price dah break ke bawah. Kita ada US 100 ni, kita ada 4 kepada 5, di mana dia melengkapkan 1. Okey, sekejap 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak kalau kita katakan 5 ni lengkap dekat sini dan kita memulakan pergerakan ke atas? Kalau ikut struktur,
Tak ada masalah kan? Boleh kan? 5, 4 kepada 5, lepas tu ni naik ke atas. Boleh kan? Tak ada masalah kan? Tetapi kenapa kita katakan bahawa ini masih ada, ini akan cuma lengkapkan 1 dan kita akan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kenapa? Sebab dalam nombor 1 adalah Fibonacci. Fibo itu nombor 1. Fibo. Kalau kita jangka lekuk 5, dia ada 3 kaedah. 3 kaedah. Nombor 1, dia sama panjang dengan lekuk 1. Nombor 2, 123.6 ke 1618. Benda yang kita dah cover sebelum ni. Dan nombor 3 adalah 618 of the whole structure 3 daripada permulaan kosong sehinggalah lekuk 4. Ini tak sampai. Jadi Fibo dia tak sampai. Boleh Helmi? Jadi kita katakan daripada sudut struktur dia boleh, tapi daripada sudut Fibo dia tak lengkap. Wassalam Sunbi. Itu benda yang kita duk ulang sampai saya pun naik muak duk ulang dia. Dalam tidur pun boleh hafal lah benda tu. Tu ketujuannya kita ulang kan. Sampai tidur pun Sunbi boleh ingat benda ni kan. Fibo untuk lekuk 5 tak komplit lagi. Boleh tak dia tak komplit? Boleh. Itu sebagai panduan. Boleh tak dia tak komplit? Boleh. Tak ada masalah. Cumanya kita tahu dia tak lengkap. Okey, nombor 2. Dengan Fibo yang tak lengkap ni, kita lihat kepada kawan-kawan dia. Ya? US 100, US 30 dan US 500. Kalau kita lihat kepada ketiga-tiga kawan dia, ketiga-tiga dia tak lagi melakukan breakout. Belum lagi. Ni tak melakukan breakout lagi. Ini tak melakukan breakout. Boleh tak dia tak breakout dan naik ke atas? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi higher chances adalah untuk yang ini juga akan melakukan break. Kalau dia naik ke atas, ini dijangkakan akan melakukan break ke bawah lagi. Faham tak? Jadi, itu bermaksud ya, kita akan ada extra structure dekat US 30. Extra. Okey? Extra. Dia tak lengkap lagi. US 30. So kita tahu US 100 tadi break. Dan higher chances untuk ini pun break. Kalau dia tak break, kita terpaksa kecilkan jumlah struktur ini ke belakang ataupun dalam time frame yang besar dikecilkan. Tak apa, itu lain kali. Kita cerita pasal fractal yang sama dulu. Untuk pusingan kali ini, saya akan ceritakan kepada direct fractal. Maksudnya, kita melihat kepada time frame yang sama dulu. Pusingan akan datang dan pergi lebih dalam lagi. Betul, Sunbi. Wassalam, Rosli. Pusingan akan datang, kita akan tengok kepada multi ataupun different time frame. Kali ini kita akan tengok kepada time frame yang sama. So, kali ini contoh dia bagus. Iaitu lekuk 4, semua kita tandakan lekuk 4. Nampak tak? Fractal yang sama, 4 minor. Ni maksudnya struktur dia sama. US 500 pun sama. Ini tak break low lagi. Nampak? Dia lagi confused kalau dia break ke bawah semua. Sebab kalau dia break ke bawah, then anytime ini boleh berlaku. Kalau semua break sama, then kemungkinan untuk dia lengkap bersama. Kalau dia tak break yang sama, then ini US 100 tadi akan tunggu. Ini kena tunggu yang lain. Faham tak? Ini dah break. Ini dah break. Dia kena tunggu yang lain. Maksudnya dia akan buat lebih sikit. Dia kena tunggu dulu, barulah dia dapat nak naik. Dia dah break dahulu. Maksudnya yang lain higher chances untuk dia orang pun break. Tapi sekarang ni dia orang tak break lagi. Disebabkan itu, kita jangkakan bahawa indeks masih ada move ke bawah. Masih ada move ke bawah.
US 500 pun sama. Masih ada ruang untuk bergerak ke bawah. Yang pentingnya, macam mana kita nak trade dia? Itu yang paling penting. Jadi kalau nak trade dia, kita tahu bahawa sini kita tak dapat, saya dah terangkan berkali-kali kan, sini kita tak dapat jadikan 5 untuk sekarang. Kita jadikan dia sebagai 7. Ataupun kalau anda nak lebih sikit, anda masuk pada 3. Faham kan kenapa kan? Sebab ini bukan yen. Ini bukan yen. Ini adalah US dollar. Ini saya dah terangkan kan? Ini saya dah cerita kan? Sebab waktu indeks jatuh kat sini, kita ada UJ yang naik, yen pair lain semua naik. Maksudnya itu bukan yen move, itu US dollar move. Jadi kita ambil ini sebagai 7. Ikut arah balik 8. Okey, kita cuba di sini pada minggu lepas. Tetapi penurunan dia tidak memberikan 3 lekuk yang lebih jelas, kita tak ada entry. Okey, so nampaknya sekarang ni ini buat 5. Okey, campur je 5 dia. 5 campur dengan 7, 12. 12 campur 8 jadi 20. Kalau kita katakan ini merupakan struktur korektif, 5, 9, 13, 17, next nombor dia apa? Sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikut arah balik 8. 8 campur 5. Macam 20 pula. 8 campur 5. 8 campur 5 jadi berapa? 8 campur 5. Jadi 13 kan? Lengkap tak? Bukan, sorry. Bukan 20. 7, 8. Saya campur 7 campur 8 pula. Tapi, kenapa kita tak dapat jadikan dia sebagai 5N1? Rosli. Ini adalah topik minggu depan. Pusingan akan datang. Sorry, bukan 20. Sebab sini 7, sini 8. Tapi ini 5. 8 campur 5, 13. 13 komplit bang, boleh naik ke atas. Tapi kenapa dia bukannya campur 5? Wassalam Kristianto. Kenapa dia bukan campur 5? Kenapa dia bukan 13? Ni topik minggu depan. Saya nak anda tangkap sekarang. Sebab minggu pusingan akan datang. Sebab di sini struktur ini adalah corrective structure. Faham tak? Maksudnya jumlah besar dia adalah 1, 1, 2, 3, 4. Sini adalah 3. Faham tak? Sini adalah 3. Kalau sini adalah 5, kita akan kira dia sebagai 5. Yes. Sebab ini corrective structure. Nota ni saya dah kongsikan hari tu. Tu bezanya corrective structure dengan even kalau dia 5 itu jadi motif structure. Ni. Ni. Dah faham ini? Kita sekarang ni corrective structure 3. Faham? Sini 3. Now, go back. Okey. Ini tadi
Sini corrective structure. Jadi instead of dikira sebagai 5, kita tak dapat kira dia sebagai 5. Ini dikira sebagai 5 melengkapkan 1. Jadi 7, 8, 9. 9. Jauh betul delaynya. Delay ke? Ini 9. Now, boleh tak dia lengkap kat sini? Sorry. 3, 7, 11, 15, 19. Ini korektif. Ini motif. Okey. 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Ini faham kan? Okey. Jadi 7, 8 ini dikira sebagai 1, 9. Ini correction, dia tak boleh habis 9. Paling-paling dia habis 11. Kat mana kita nak trade? Sini. This bounce untuk short. Faham? Kalau dia merupakan 1, 2, 3, kita tak cari sell. Kalau dia 5, kita cari sell. Faham tak Sunbi? Kalau sini merupakan 3, ini 8, 1, 2, 3, kita cari buy. Kalau nampak 1, 2, 3 yang jelas. Minggu lepas kita cari tak ada, tak jumpa. Dia terus jatuh. Faham tak? Yang tu, tulisan tu, nampak dah? Ya. Jadi kalau sini adalah 5, kita kirakan sebagai 1. Sebab struktur belakang dia merupakan struktur korektif. Jadi, dia buat lower low, 1, 2, 3, kita pergi short dari B tu. Boleh? Ya. Korektif, 3, 7, 11, 15, 19, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Yes, peluang 3 dan 5 tak sama. Sini adalah 3. Internal dia adalah 3. Tak sama. WXY dengan zigzag tak sama. Jadi, first 3 ni, kalau minggu lepas ada 3, kita akan long. Tapi tak ada. Itu menandakan itu bukan. Itu yang 618, 764 memberikan anda. Kalau 3 boleh jadi WXY exact. Boleh jadi. Saya takkan tandakan WXY exact. Kecuali tak ada cara lain. Exactly Christian tu. Ini boleh jadi yang Christian tu. WXY double X 1, 2, 3. Jadi Z. Lepas tu naik. Faham tak kenapa kita trade di sini Christian tu? Kalau dia buat 3 minggu lepas. Sebab itulah WXY XZ. Itu adalah struktur ke-11. Faham tak? W, X, Y, double X, Z. Naik motif 1, 2, 3 kita trade. Tapi ini buat low-low. Tapi kita nampak untuk sekarang ni dia buat 5. Dia buat 5. Jadi disebabkan dia buat 5, dan ini akan menjadi lengkapkan satu yang baru. Kita ada struktur ni yang break. Kita ada struktur ni yang break struktur. Okey? Saya takkan tandakan WXYZ kalau tak ada cara lain dan saya tandakan. Sebab dia 5 struktur. Kita akan pecahkan dalam dia sebagai WXY. Sini akan dikecilkan jadi W, X dan Y. Yang biru dan ini adalah Y. Dia jadi 3 ke 1, 2, 3. Itu sequence lah. Itu sebab sequence.
Okey? Nampak dah cara ni? Lekuk ke berapa, sequence ke berapa yang kita trade. Tak semua. Ya? Tak semua kita akan trade. Tak semua lekuk kita akan trade. Jadi kat mana kita akan trade nanti? Kat sini. Untuk shorting. Ya? Selagi tak lengkap, 100%. Kita nak tunggu ini lengkap dulu. Boleh tak long dulu? Boleh tak short dulu? Tak ada. Jangan. Anda akan kena libas atas bawah dengan market. Ya? US 30 ya, structure yang serupa, di mana kita akan tunggu kepada correction dia. Ya, B ni nanti untuk short. Nampak? Pilih salah satu lah. Okay? Yang paling awal adalah US 100. Ni yang leading. Ni leading lemah. Okay? Jadi anda boleh tunggu dekat sini nanti. B ni. Benda sama. Okay? DEX. DEX lain sikit. DEX structure dia lain sikit. But apa pun kita dah samakan dia balik. Sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Boleh tak trade? Tapi dalam ni, dia ada 5. Dia tak dikira sebagai ni. Ni 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini dikira sebagai 1. Ni 13. Tak apa. Itu minggu depan. Itu fraktal berbeza. Fraktal dia lain. Nampak tak fraktal dia lain? Yang lain tadi merah. Ini hitam. Tak apa. Itu pusingan akan datang. Kita akan cover mengenai different time frame. Different structure. Dah boleh nampak the beauty of this system, Kristianto. Anda boleh menganggar apa yang berlaku seterusnya bila aku nak trade. Structure mana aku nak trade. Bukan setiap structure. Bukan setiap masa anda berada dalam one way to know whether that's a good trader or not. Seorang tu trader yang bagus. Dia tahu bila nak masuk, dia tahu bila nak tak sentuh market. Bukannya sentiasa nak tekan. Itu orang tarik judi, itu bukan trader. Itu bukan trader, itu sentiasa nak tekan. Itu bukan trader. Itu kaki tekannya. Itu bukan trading. Nampak how all this correlate? Kita correlatekan termasuk timing. Kita mapkan menggunakan Elliott Wave. We are not trading Elliott Wave. We are trading sequence ke berapa where we map it using Elliott Wave. Maksudnya di sini nanti kita trade. Unik dan berseni. Mana saya punya ni confluence teknik. Anda tengok dalam confluence teknik tu, saya panggil ini dulu, lama dulu saya panggil dia teknik confluence. Teknik confluence. Kita confluencekan semua. Iaitu fundamental, sentiment, technical dan intermarket. Kita satukan dia. Kita trade di sini. Sama. Pilih salah satu. Jangan trade semua. Cantik adalah ini. Sebab yang lain-lain pun dah ada sebenarnya. Sebab dia belum lengkap. Yang besar dia belum lengkap. Ingat, yang lain tadi, dia punya ni adalah konektor di sini. DEX, konektor dia awal sikit. Maksudnya, Kimi, waalaikumsalam. Maksudnya, kalau nak terangkit, apa yang terangkit? DEX. Faham? Kalau nak terangkit. Ataupun, ini akan menentukan mana market pergi. Sama ada terangkit, tak sampai 100%. Ataupun, kalau nak break 1618, dia juga. Dia juga yang dulu. Sebab dia paling dekat level 1618 dia. Kalau anda tengok US 30 ni jauh. Dia punya 1618 jauh. Tak apa. Itu nanti untuk pusingan akan datang kita cerita pasal different time frame. Faham? So sekarang boleh tak trade? Tak.
B ni nanti. Anda tunggu semua structure. Sebab itu the best time adalah trade dekat extreme. Dekat bila habis all the count. Habis kat time frame mana. Kalau anda rajin nak kira daripada 1, trade dekat 5 boleh. Tapi memang tak ada kerja lain dah. Duduk depan tu menghadap. Wassalam dia. Sekarang ni dia kat ujung. Alamak. Terputus. Hello? Boleh? Dengar? Tiba-tiba terputus kita. Okey, dah okey tak line? Boleh? Tadi terputus. Tiba-tiba saya tengok muka Mel. Boleh? Dengar? Okey, okey. Okey, kita continue. Okey, line saya ni kot. Okey, so faham ya Atira? Kat mana kita nak trade? Untuk hari ni indeks masih ke bawah. Tapi ingat, anytime dua, ini boleh jadi dua. Anytime. Anytime. Kalau anda nak trade juga, anda tunggu dekat US 100 H1 untuk trade 2 ni nanti. Kalau nampak 1, 2 dan 3. Syarat-syarat yang sama, 2 paling kurang 38.2. Anda nampak 3 lekuk, anda boleh cari untuk short dari 2 ni. Benda sama. Benda sama. Kenapa nak trade ini? Sebab ini yang paling lemah. Dia jatuh paling banyak. Macam itulah. Samalah bahasa kita pakai bahasa kampung pun boleh. Dia kalau bahasa kucing pun boleh, bahasa Sarawak pun boleh. Bahasa kucing miau miau miau. Ni bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak nya dah gugut dulu. Nya gugut nya lah paling lemah. Tapi macam itulah. Boleh? Tak tahu lagi bahasa apa. Bahasa Urdu saya tak faham. Aramaik saya tak faham. Faham? Kalau nak trade juga, lekuk 2 ni untuk short. Untuk short term. Okey. Ada soalan untuk indeks lain-lain tak ada. UK 100 tak ada, apa semua ni tak ada. Kita menunggu kepada bounce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 sebelum jatuh. Nampak kan? I hope anda semua dah mula nampak. Memang structure dia, bila anda you are mapping it right, it is as clear as daylight tau. Cuma tunggu dia punya set up je lagi. Lajak bahasa Sarawak. Terusnya bahasa Sarawak sendiri. Pening kepala. Tidak ada pening ke? Boleh? Dia clear tau apa nak buat. Anda tak semua lekuk tu anda trade. Anda akan lebih disiplin, anda dapat jaga duit, anda cuma merancang, okey ni bila nak ni aku nak allocatekan berapa dolar aku trade dia. Kalau dia tak kena tak apa, aku tunggu apa lagi nak buat. Itu je. Dia masalahnya jenis yang tahi judi ni kan. Dia punya entry dah ada, tempat dia dah ada tapi tak pergi. Lepas tu dia tekan. Itu bukan trading, anda pun tahu. Itu memang sah-sah judi. Ada sistem, ada teknik tak pakai. Bukan saya kata kena pakai teknik saya. Teknik anda sendiri pun tak ada masalah. Spend 35, benda sama. Wassalam, Pian. Okay? Nothing there. Faham? Okay. US dollar JPY. US dollar JPY berada. Jaga-jaga sikit. Anda pun tahu apa jadi kat area ni. Anda pun dah tahu apa jadi kat area ni last time. Boleh? So, kita ada dekat Jepun kalau tengok media pun pagi tadi kita ceritakan Pian. Media pun dah cerita kan. Menteri dia lah, Kishida lah, Perdana Menteri kan. Sebab price tu berada tempat Setiawangsa, Keramat. Cerah semua masuk situ. Jadi, bukannya nak kata situ sell. Dia masih uptrend.
Tapi anda tak masuk bila dia turun kat situ. Tak ada. Janganlah. Last time kita tahu kat sini. Kalau saya trade, kalau bayangkan anda kerja kat bank lah, anda trade kat sini. Anda tahu, anda tak trade di sini, anda tunggu di sini. Untuk buy, kan. Anda nak bawa price kat situ. Lepas kat situ, anda tak masuk dah. Kang dia jadi macam ni. Jadi anda ambil profit. Anda ambil profit situ. Satu price tu kecil-kecil je. Kita tengok candle dia kan. Kalau anda pergi dekat ni, dia dekat M1 pun dia kecil-kecil, dia kecil-kecil je. M1, M5, dia kecil-kecil, pendek-pendek je candle dia. Dekat situ je. Sini pun ada yang dah ambil profit, nampak? Aiman. Jangan masuk situ. Nak masuk salah. Nak sell dia uptrend. Nak buy dia dah masuk dalam situ. Janganlah masuk. Silap-silap anda jadi LP untuk bank. Man, jadi LP. Ingat bank jadi LP. Anda pun jadi LP kepada bank. Liquidity provider kepada dia. Jangan. Kalau nak trade, 4 ni nanti. 4 ni nanti. Kalau nak trade juga. Kalau saya tak lah. Takkan. Ini satu kampung. Faham? Ni satu, dua. Satu, dua. Ni sekampung. Kita dah ada reset dekat sini. Ini boleh jadi 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat besar. Faham? Betul? Naik taraf. Faham? Ni jangan entry di sini. Paling cantik. Tengok, saya boleh lukis macam ni. Saya boleh lukis macam ni. Ini satu kumpulan harga. Nampak? Ini satu kumpulan harga. Okey. Dari sini kepada high di sini, kepada high ini, ada satu kumpulan harga. Boleh? Lepas tu sini semua divergent. Anda nak buy, apa halnya? Sini boleh jadi 3 biru. Boleh? 3, jangan peduli dengan apa saya lukis. 4. Tengok ni. Saya tunjuk dekat ni. Kalau anda tengok kat trading view, saya ada buat tapi saya alih dia. UJ ni. Okey. Nampak tak kat mana saya letak 3, 4? Nampak tak? Nampak tak kat mana? Nampak tak gini? Sini, ini totally adalah bukan edit wave. Ini adalah apa? Ini adalah sequence chart. Yang dekat sana tadi saya buat edit wave. Sini, saya lukis ini. Saya lukis benda-benda ni. Kita ada satu reset penuh di sini. Tapi sebabnya kita mapping edit wave. Satu, dua. Satu, dua. Lepas tu ini satu kumpulan harga. Ini reset. 4 kita sini tau. Maksudnya, dekat edit wave ni, dekat chart ini, sini adalah 4. Ni 4. 4 biru. Faham tak? 4 biru di sini. 3 biru di sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 sebelum dia buat yang besar. Iaitu 4 yang primary. Boleh ya tu? Tapi kita ambil konsep edit wave di mana benda bila kita mapping edit wave, ada kena buat edit wave lah.
Tapi untuk trading dia, kita tak trade dia. Faham? Ini macam ni. Ni sini. Kalau UJ buat benda tu, kalau UJ buat benda tu, anda rasa dolar ni buat apa? Anda rasa? Dia tengah buat 5. Ni akan jadi benda sama. Faham? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 3 hitam. Sini buat 4. Tapi masih ada satu lagi hal. Dua-dua dia masih ada satu lagi hal. Untuk dolar. Untuk time frame kecil. Ini daily. Yes. 3, 4 DXY. Benda sama, Rosli. Tengok. Eh, Tengok Benda sama. Ini saya boleh lukis 3. Ni. Sini reset Ini reset. Ni reset. Faham tak? Maksudnya, 4 kita, 4 kita sama ada di sini ataupun di sini. Either one. Ni naik ke atas. Ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 extend. Ni. Hujung minggu saya akan buat benda ni. Untuk short term, dolar masih ke atas. Untuk short term. Dan dolar akan buat pembetulan yang besar di sini. 1, 2, 3. Bermaksud, dekat indeks nanti akan buat pembetulan yang besar juga. Indeks nanti kat sini, yang B di sini, yang B tadi akan buat double. Yang indeks kat sini, 2 kat sini akan buat yang besar. Faham? US dollar JPY. Okay. Sini nanti akan buat yang lama. Yang lama entah apa dia buat, tak tahu. Yang kat situ. Lama lah dia. Dia macam tu je lah. Market masih pening dengan dolar tu. Nak kuat, tak boleh kuat. Nak naik, tak boleh naik. Ini adalah sama dengan lekuk 4 dalam dolar. Dekat, ataupun maksud kita dekat sini. Yang ini, lekuk 4 dalam dolar. Yang ini, sini. Lekuk 4 dolar. USDX. Ini akan lama nanti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru dia turun. Lagi pening lah waktu tu. Waktu tu dolar pun tak kuat. Indeks pun sideways. Apa cerita pun saya tak tahu. Kalau berdasarkan sekarang punya structure, boleh? Tak apa. 3 lekuk, 100% kita masuk. Dia tak perlu pun lebih XY. Dia buat 3. Boleh ya? Kita tak tahu. Nampak Christian tu? Try kaitkan sama macam main chess tau. Anda gerak sini, anda gerak sini. Anda gerak sini, apa potential 3 move ke depan. Kita nak tengok 3 move ke depan. Faham? Anda tak nak tengok, anda nak tengok 3 move depan. Kalau ini berlaku, aku bergerak sini. Kalau ini berlaku, aku gerak ini. Betul? Bidin nak pump. Itulah. Bidin nak pump. Powell nak tarik. Dua-dua. Nak adjust harga barang pun pening. Betul? Menariklah. Market kita dalam satu situasi yang kita actually bila
Saya sebenarnya, saya tak nak bawa subjek ini dahulu tau. Ingat tak siapa? Sunbi. Siapa ikut Rosdi? Rosdi tahulah. Saya tak nak bawa topik ni dulu. Sehinggalah kita masuk topik ni adalah pada waktu ini kan Rosdi. Waktu ni sampai sini. Di sini. Sebab kawasan ni merupakan kawasan 100%. 100% untuk area ni. Dan saya pun decide pada waktu tu 2018, 2019 waktu tu. Sebab kita nampak market tak jatuh. China tutup. Apa hal ni kan? Kita menunggu area ni. Area ni. Something tak kena dengan market waktu ni. Cari 3 lekuk je. Macam Dow Jones shake ke bawah je ni. Dah ke bawah, makin ke bawah. Aiman, macam saya sebut tadi, nak trade dia, dia dah tunjuk divergence. Kenapa trade benda yang tak ada momentum dah ke bawah? Dia memang ke bawah. Janganlah trade lekuk sekarang, kecuali ada trade M1. Kan? Jadi kalau nak trade, janganlah tunggu bawah tu. Anda tahu dia nak ni, bukan tempat tu. Kan? Tunggulah dia bounce 2 ni nanti, baru kita trade. Trade lah benda lain. Jangan ada Dow Jones je. Kan? Kecuali anda trade M1 lah. M1 saya tak dapat nak tengok. Kita discuss cerita ni bila ini sampai di sini last time. Betul Rosli? Saya pun okey lah, tak apa. Kita cover. Ni waktu dia break out sini. Kita start cerita dan saya masuk. Okey. Kalau nak trade juga bukannya Dow Jones. Kalau nak trade bukan Dow Jones. Trade lah Nasdaq. Jangan trade Dow Jones. Dow Jones tak break low kan. Cuba tengok cuba tengok US 100. US 100 break lower. Kenapa? Oh, ni. Okey. Kan, cuba tengok US 100. Structure sama, tapi dia break low. Jadi dia lemah. Trade lah. Tu. Ni. Ini. 3 lekuk dia punya bounce. Kita short. Ini nampak 5 lekuk kan. 1, 2, 3, 4. Satu lagi low. 5. 1, 2, 3. Kita short. Ini. Kenapa dia masih ke bawah? Yang lain-lain belum break. Kena break juga. Jadi kita trade yang lemah dulu. Bila lain-lain ini trade yang ini break low. Betul tak? Ni Kimi jangan ikut dia. Boleh demam ke pialu dia pergi map semua. Tapi dia memang macam tu. Sequence dia memang macam tu. Saya rekod setiap QE polisi. Polisi QE bila dia keluar QE, semua fail. Betul tak Kimi? Semua setakat ini bila start dia buat QE, dari tahun masa Alan Greenspan. Alan Greenspan tak juga. Sejak QE diperkenalkan, apa nama yang berjanggut tu? Apa nama dia? Siapa Federal Reserve punya yang berjanggut tu? Mata berjanggut tu apa dah? Muka saya ingat, nama dah tak ingat. Bukan orang tua tu kan, Alan Greenspan. Selepas Alan Greenspan, QE. Semua yang exit QE, semua. Maksudnya, financial market dah biasa dengan duit murah. Bila dia exit QE, liquidity diturunkan, interest rate dinaikkan. Orang tak nak terima. Orang tak dapat naik. Orang tak dapat terima duit mahal. Interest rate tu duit. Duit mahal. Duit mahal, duit murah. Nampak? Sebab duit tak dibenarkan untuk simpan. Siapa yang simpan duit? Kita je. Duit yang kita simpan, siapa penjaga dia? Faham? Konsep fractional. Tak apalah. Tak payah. Saya boleh cerita benda tu sampai besok. Yang penting kita nak trade mana. Kalau ini bounce, ini jatuh satu ke bawah lagi. 1, 2, 3 kita boleh short. Boleh Aiman? Kalau kita nak cerita pasal
Itu sampai besok pun boleh cerita. Tak habis cerita aku. Okey, UJ tak ada. Faham? Jangan. Bila-bila dia boleh boleh terjun macam ni, dia dah sampai area tu balik. Benaki. Susah betul nak ingat dia. Yang pakai yang janggut tu bila dia buat QE, dia lah yang buat. Dia lah yang buat. QE ni semua kan. Tahun berapa tu? Fighter M1. Boleh, boleh. Dia tak salah. Asalkan anda ada masa. Kalau ada masa buat. Nanti kan tak kena gigit. Si siapa nama janggut band Benaki ni kan. Tapi bila dia nak keluar daripada QE, tak ada yang berjaya. Semua inflasi naik balik. Ada surrender balik. Tapi bila dia turunkan interest rate apa semua balik, interest rate apa, inflation tak naik pula. Ada satu pening kepala. Nampak? Kita punya sistem kewangan ni tak stable. Dah tak ngam, tak ikut buku ekonomi dah. Tiap kali bank pusat masuk, tiap kali kerajaan masuk, habis. Inflation naik, orang hilang kerja. Patutnya dia ni masuk Keynesian, faham Keynesian? Ya, tangan belakang, suap. 1929 punya konsep tak dapat dibawa pada tahun 2022 punya konsep. Even pada tahun 2012 ke 2014 punya konsep, dia tak dapat berlaku. Kalau anda faham apa saya sebut ni, saya tahu anda buat fundamental. Jangan jadi mental. Okey. Yen, lupakan yen. Lupakan yen waktu ni. Lupakan yen. Anda ada tengah berlawan di antara indeks lemah dan juga kepada dolar nak kuat. Jadi yen pair pening. Dia nak ke atas tak, dia ke bawah pun tak, dia tengah sideways. Faham? Dia tengah sideways. Atas pun tak, bawah pun tak, habis. Dia baru saja ada satu kampung. Faham? Ini baru satu kampung. Satu kampung saya tak tahulah macam mana. Faham? Ni satu kampung. Ni dua kampung pun tak ada. Di dua kampung yang membentuk satu kampung. Okey, maksudnya kita baru saja ada low, baru saja ada high. Belum ada uptrend. Dia break ini, then ada low, high, higher low, then barulah ada trend. Jadi 1, 2, 3 boleh long. Kalau dia break. Okay, sekarang tak ada. Dia pening kepala. Ke bawah boleh, ke atas boleh, dia tak ke mana-mana. JJ pun sama. Apa semua ni lah, semua sama. Ini je lain. Yang komoditi dolar. Sama seperti Aiman. Sama seperti setup itu tadi. Faham? Itu tadi. Itu tadi. US 100 tadi. 3 lekuk sini. Syarat dia, ini kena break. Anda boleh cari peluang untuk short. Faham? NJ pun sama. CAT JPY pun sama. CAT JPY dah dah break. Belum. CAT JPY tak ada. AUD JPY dengan NJ. Okey? Boleh? Ini satu kampung. Hai, main kampung dah kita ni. Ni sekampung. Ni sekampung. Dua kampung. Dua kampung. Ni entah lekuk 3. Tak kisah dia lekuk 3 ke apa. Tapi apa-apa hal pun, ini boleh trade. Sebab dia baru 3. Dan belakang ni 5. Jadi, sini boleh trade. Kalau nampak 3 lekuk. Anda nak tengok 618, 764 ada reaksi. Kalau tak, entah dia macam ni terus. Bukan macam tu, macam ni. Macam ni. Kita pula masuk sini. 618, 764 tu kena ada reaksi. Faham kan? AUDJPY. Benda sama. Itu yang pelik kerut saya baca. Memang tak macam dalam buku. Yes, Kimi. Betul. Dia tak sama. What is happening dalam market sekarang ni tak sama dengan... Maksudnya, mana satu yang gagal? Teori ekonomi lah tak dapat nak terangkan apa berlaku dalam market sekarang. Okey, Man. 618,764 KTPY tak ada. Dolar. Ingat dolar boleh jadi ini. 3,
4. Faham? Ini last. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3 yang besar. Ataupun dia extend seperti yang kita tandakan sekarang. Apa-apa hal pun dia dalam divergence. Kenapa kita tandakan ini? Sebab ini adalah 3 dalam 3. Ini adalah snake. Waalaikumsalam. Tak kisah. Tapi UJ tadi dah bagi amaran. Bahawa ini adalah 3. Ini adalah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Last. Sebelum jatuh. Hujung minggu saya akan buat benda tu. Tak ada retail. Apa-apa hal pun bukannya pasal retail, Sunbi. Dia kalau kita cerita pasal retail, you're talking about market China punya trader tak ada tau. China punya trader tak banyak. Yang Chinese trader dari China, dia orang banyak kepada, kalau cerita retail daripada sudut volume, dia orang boleh move saham tau. Tak macam dekat Wall Street. Betul gini. Tak macam Wall Street. Wall Street, retail buat apa pun tak ada. Kecuali saham-saham macam GameStop, apa semua sekejap. Cik. Dia orang lawan sama dia orang. Seorang trap, dia kata jangan pump and dump. Dia sendiri buat pump and dump sistem dia sendiri guna Reddit. Tapi kalau nak cerita retail trader, yang besar adalah 2. Iaitu yang pertama adalah dekat mana? Dekat mana? Jepun. Satu lagi ada dekat China. 2 ni retail yang besar. Dekat US, dia orang tak ada ni kepada CFDs. Dia orang kepada banyaknya kepada futures, bukan spot. Faham? Jadi nak kata retail move, nothing. Kita tak ada apa-apa. Okey, jadi jaga-jaga dolar, tapi apa pun ini akan buat masih ada ke atas. Sama ada dari sekarang ni ataupun kalau ini berlaku dan kita akan extend ke atas. Kita sekarang ni ambil yang agresif sikit untuk dolar extend ke atas. Tapi percayalah, hujung minggu ni saya akan tukar ini ke sini, 4 ni ke sini, 1, 2, 3, 4 merah, dalam ni hitam. Lepas tu kita jatuh besar ke bawah. Faham? Tu hujung minggu ni. Belum lagi, belum. Sekarang saya tak update untuk hari-hari dah. Anda ikut live, saya terangkan, anda lukis. Nak, anda screenshot. Saya tak update kan. Sebab saya tak nak dia menjadi signal service. Ada orang pergi ambil chart ni, saya dah jumpa 5. Saya tak kisah anda nak share. Tapi bukan tujuan untuk signal. Ada yang share, kat sini nanti Bang Zul dah lukis ke atas. Dia pergi buy di sini. Apa bang? Pergi kat situ. Sini dia nak buy 3 lekuk. Sini dia pergi buy. Allah. Saya pun tak berani nak tengok benda tu. Faham? Dia bagi signal buy kat situ. Guna cat saya. Kalau nak ambil sikit kan, sama cat saya RM1. Saya pun dah 5 orang saya tengok. Saya tak kisah anda ambil cat, tak kisah. Tapi saya tak buat. Jadi apa, ikut live, saya tunjukkan apa update untuk H1 dan H4. Dia masuk sini. Aduh. Macam-macam. Jadi, terpaksa saya restrict. Jadi nak lukis balik ataupun ikut live, tengok apa update untuk H1 dan H4. Tanya kalau anda nak tengok. Euro, US dollar. Jadi baguslah orang ikut live. Kita boleh terangkan. Kan? Benda sama. Terpaksa kalau tak, dia main masuk. Sini signal dia pian. Sini signal dia. Kalau ini break low, saya fahamlah kenapa kita break masuk situ. Yang ini dia letak kotak sama ikut color saya. Konon jadi macam saya. Dia buat balik. Dia letak kotak yang tu kan. 10. Biasa tu man. Jadi lah siapa yang buruknya? Zul yang buruk. Alah.
Ni dari Zul ni, silap Zul. Saya takkan nak short kan. Kita short dari sini. GU. Dari sini. Ini tempat short dia. Faham? Tak semestinya IB, bukan. Itu bukan IB. Saya tahu dia bukan IB. Dia dari broker lain. Dia ambil untuk buat copy trade. Bukan copy trade. Dia bagus juga dia buat copy trade. Tapi dia ada satu telegram di mana dia jelaskan entry dia. Bagus dia punya ni. Tapi tak kisah ambil cat saya. Tapi janganlah. Kalau nak ambil cat saya, terangkan macam saya terangkan. Kat sini kita nak short. Kalau nak short, kenapa kita short di situ? Kalau sistem saya tak. Sini kena break. Baru short. Sini. Bukannya sini. Ni tengah-tengah. Ni. Kau tengok macam mana masuk situ. Saya pun tak tahu. Tak ada apa kat situ. Tak salah. Evidence tak salah. Tapi terangkanlah. Lah PA. Saya tak dapat nak sebut. Okey, kita break dulu, kita sambung lepas ni. Yang I hope ini semua memberikan penjelasan macam mana anda kaitkan dengan market dynamic 5 dan 3 lepas ni. Okey, kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel, break Mel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sudah kat analisa. Okey, ingat ya, untuk dolar ni seperti yang saya tunjukkan di sini. Manalah pula dolar? Mana dolar tadi? Dolar, ingat ya. Ini boleh lengkap 3. Ini boleh lengkap 3, 4, 5. Ini boleh jadi 3 biru. 4 dan 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi high sebelum dia buat yang besar. Untuk lengkapkan 4 hitam. Jadi, tapi apa pun, dolar masih ada pergerakan ke atas. Jangan pergi short dia. Belum. Faham? Okey? Jangan pergi short dia. Ini boleh habis. Ini boleh lengkap. Ini boleh lengkap. So, jaga-jaga sikit dengan dolar. Tapi anda tak pergi short dia. Belum. Anda cuma cari position long dia. Anda cuma cari position long dia. Maksudnya, ini maksud saya. Ni boleh habiskan 3 sini. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dengan 5 ni habis kat sini. Lepas tu anda buat 1, 2, 3, 4 yang besar. Boleh tak short di sini? Apa pula? Siapa suruh kau short situ? Tak ada saya kata suruh short situ. Kan? In fact, bila dia buat bounce, bila dia sampai 3 lekuk kat sini, kita cari long lagi. Trade lah benda lain. Bila ni berlaku, yen yang akan, yen pair yang akan naik. Trade lah yen pair. Waktu tu. Nak tahu apa nak trade? Ni lah guna dia. Okey. Faham?
apa pun AUD US dollar dah break lower low. Ini sekampung. Faham konsep sekampung? Okay. Kalau dia lepas 1618, obviously dia lepas. 123 anda trade. Faham? Daripada semasa 123 tu trade. Itu momentum sequence. Sama juga New Zealand dollar. Benda sama. Break. Sama macam AJ tadi. Anda trade AJ, Anda trade NJ, Anda jangan trade NU dengan AU. Betul nak ni kepala. Jadi nampak apa kita adakan NZD US dollar. Jadi AUD kemungkinan kita akan tandakan macam tu juga. Faham? Maksudnya satu ni sini. Tapi sekarang ni tak. Kita masih tandakan yang sama. Mungkin dia buat cerita lain. Tapi tak kisah. Yang paling clear, NU. Ni paling clear. Okay? Antara dollar pair untuk shorting. Gold. Gold either dia buat ke bawah lagi dalam 5. Kalau dia buat ke bawah, ini adalah 1, 3, 4 dan 5. Dan kita akan besarkan dia ke bawah. Apa pun gold semasa saya tak minat nak long, saya tak minat nak short. Tempat long dia adalah dekat sini. Ini adalah weekly ya. Tapi kalau nak masuk juga gold, anda jangan trade gold. Trade beli benda ni. Simpan. Ini akan ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Beli yang ni. Simpan. Ini kalau anda ada, kalau pakai XM kena ada 10,000 lah. Beli share account. Kalau anda ada share account, anda boleh beli 1 unit. Ini. Tahu tak berapa harga 1 unit saham dia? Kalau beli kat situ $13, 70 sen. Letak simpan je. Beli 10 unit, 130. 130 apa? Kalau 10 unit, kali 10 lah, 136, 70 sen. Kan? Kalau anda nak belajar CFDs tak ada salah ya. Tapi kalau boleh, buka share account. Belilah dia. Ambil. Lupakan. Kan? Itu bearish. Bukan hari ni baru kita cerita benda ni ya. Dari sini kita cerita benda ni. Silver yang sama. Okay. Minyak. Minyak masih buat penurunan. Kita ada untuk copper. Copper sekiranya ini 2. Dan jangan beli copper. Beli ni. Faham? Kalau dia turun balik ke bawah. Okay, 3, 4, 5. Ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Ni, daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B, ini C. Sini. Okay, apa pun kalau dia masuk area 100% ni balik, mula membeli untuk Freeport. Simpan dia. Euro AUD tak ada apa ke atas. Nothing, tak ada nak kejar atas sana. Apa pula? Sekejap. Boleh dilekat. Sekejap. Tu Euro AUD. Euro GBP tak ada apa. Ke atas. Dia ke atas. GBP AUD sama ke atas. Okay, dan GBP NZD sama. Tak ada. Dia ada set up. Tak ada apa-apa. Boleh tak dia buat double? Boleh. Ni ke bawah lagi. Boleh. Tak ada apa-apa. Nothing. Boleh tak dia reverse terus? Boleh. Saya tak tahu. Semasa saya tak tahu ke mana dia. Semasa. Saya tak tahu dia ke mana. Ideally, kita nak trade 2 sini nanti. Ideal dia. Tapi ni adalah flat. Tak dapat nak trade dia. Kita tinggalkan dia dulu. Kita dulu nak sell dia tapi tak dapat. Tak ada set up. Okay.
Ada soalan sebelum kita masuk ke topik kita? Hopefully anda dah mula nampak dan konsep yang